Kampung Bercat. Kampung Bercat terletak di daerah Larut Matang dan Selama, dan ianya berada di dalam mukim Bukit Gantang. Nama Kampung Bercat diambil namanya dari sejenis ikan. Ikan ini mempunyai rupa dan mirip ikan haruan, tapi ianya bersaiz kecil, dan ia dikenali sebagai ikan haruan bercat. Ikan ini juga dikenali sebagai ikan haruan palas. Pada peringkat awal mengikut sejarah, kampung ini mula dibuka oleh seorang ulama yang datang dari Patani, sebuah wilayah di selatan Thailand. Tuan Haji Ismail bin Yahya yang lahir pada tahun 1838, di mana beliau dan ahli keluarganya yang datang melalui laluan Great Perak untuk sampai ke sini. Setibanya mereka di sini, mereka mula membuat penempatan dan pondok pengajian. Berdasarkan rekod lisan, kampung ini adalah kampung yang kedua selepas Kampung Cangkat Ibul yang membina pondok pengajian yang berada di kawasan Bukit Gantang. Seperti telah menjadi tradisi bagi orang-orang Patani, mereka akan merantau dan seterusnya membuka penempatan baru, dan sekaligus membuka pondok pengajian agama. Dan begitu jugalah yang berlaku di Kampung Bercat ini. Mengikut kata Tuan Haji Afifi Ahmad di dalam blognya, pada sekitar tahun 50-an masih terdapat pondok-pondok kecil yang dibina dengan begitu ringkas dan sederhana, atas tujuan pengajian agama, dan kebanyakannya para pelajarnya datang dari luar daerah. Lokasi ini juga berada di hujung kampung dengan nama lain. Lokasi ini dipanggil sebagai Kepala Bendang, di mana terdapat madrasah yang dikenali sebagai Madrasah Al-Falah. Di situ juga terdapat rumah yang agak besar, dan rumah ini telah didiami oleh Tuan Haji Abdullah Senawi. Beliau dikenali sebagai Tuan Guru kerana beliau yang menguruskan madrasah dan mengajar orang kampung dan pelajar-pelajar pondok di situ. Biarpun pondok di sini tidaklah begitu terkenal seperti pondok-pondok yang berada di Patani dan juga Kelantan, namun pondok di sini telah juga menjadi pilihan oleh tokoh agama terkenal di Perak, iaitu almarhum Tuan Haji Ahmad, juga merupakan anak kelahiran Sungai Petai, Bukit Gantang. Selain itu juga, almarhum Tuan Haji Husin Cik Dol, pengasas Pondok Gua Cempedak Kedah, juga mempunyai hubungan rapat dengan Kampung Bercat. Beliau berkahwin dengan orang Kampung Bercat, namun tidak dapat dipastikan beliau pernah mengaji pondok di kampung ini. Pada sekitar tahun 60-an, aktiviti pengajian pondok di Kampung Bercat telah pun mula menuju jalan akhir. Hanya pondok-pondok usang yang ditinggalkan, dan akhirnya pondok-pondok itu terkubur begitu sahaja. Walaupun begitu, Kampung Bercat masih lagi menjadi pusat pengajian. Aktiviti Madrasah Al-Falah terus berjalan, dan ia dikenali sebagai sekolah rakyat. Sekolah ini mendapat sumber kewangan dari orang-orang kampung yang mewakaf sebahagian harta mereka. Tuan Afifi terus menyambung ceritanya, di Sekolah Agama Rakyat Al-Falah. Mengikut cerita Tuan Afifi lagi, pada masa itu Sekolah Agama Rakyat diadakan pada sebelah petang, di mana pada sebelah pagi mereka akan belajar di Sekolah Kebangsaan, Kampung Cek. Dan kebanyakan ustaz yang mengajar di sekolah agama, ada di antaranya datang dari luar daerah. Ustaz-ustaz ni berkelulusan sekolah pondok dan sekolah agama, dan mata pelajaran yang diajar pada masa itu, mata pelajaran agama dan bahasa Arab cara lama, yang perlu dihafal nahu dan saraf. Sekiranya pelajar lupa untuk menghafal, pelajar akan dirotan, tetapi bagi Tuan Haji Afifi semua itu sudah menjadi kebiasaan. Selain mata pelajaran biasa, mereka juga dilatih secara praktikal untuk pembangunan sasiah, dan ianya wajib bagi semua pelajar. Sehingga kini, keadaan bangunan Madrasah Al-Falah masih lagi berdiri, namun ditinggal sepi dan usang. Tiada lagi pengajian yang diadakan di Sekolah Agama Rakyat Al-Falah. Semua ini berlaku disebabkan kepesatan pembangunan pendidikan yang berada di luar. Di mana pada sekitar tahun 2004 sebuah lagi sekolah agama rakyat yang dibina di Kampung Cek berhampiran tanah perkuburan juga yang berada di tepi jalan besar dan mudah diakses, menjadi pilihan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka.
dan ini sekaligus menyaksikan pelajar-pelajar Sekolah Agama Rakyat Al-Falah semakin hari semakin merosot kehadirannya. Sumber cerita daripada blog Afifi Ahmad, juga daripada Facebook Tengku Yusuf, dan diolah kembali mengikut pengalaman Muhammad Isa Rumli.